Ubi kayu untuk dimakan, buat santapan seisi keluarga. Assalamualaikum saya ucapkan sebagai tanda pembuka bicara. Nama saya Muafidah bin Azman, nombor matrik AP210518. Jadi kita mulakan dengan pendahuluan. Apa itu hak bersuara? Hak bersuara sememangnya ialah hak kepada setiap manusia untuk bercakap dan meluahkan pendapat. Tetapi di Malaysia, warga negara Malaysia memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan buah fikiran mereka selagi mana mereka tidak menyentuh pada isu-isu yang sensitif yang telah dikenal pasti oleh Parlimen dalam perkara 10-4. Apa itu isu-isu sensitif yang telah disenaraikan di dalam Parlimen? Yang pertama adalah agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang nombor dua ialah sistem raja berperlembagaan. Nombor ketiga ialah hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Seterusnya, kita pergi kepada rakyat Malaysia dapat mengetahui bahawasanya dalam kajian ini mereka bebas untuk bersuara apabila dan di mana-mana sahaja. Kajian ini penting untuk rakyat Malaysia untuk mengeluarkan pendapat mereka dan juga kepada kerajaan kerana mereka berpeluang untuk mendengar pendapat daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Dalam kajian ini akan dapat dilihat masalah kekurangan kawalan dalam hak bersuara kerana sekumpulan ekstrim dan kemajuan teknologi menyebabkan rakyat Malaysia terdedah dengan pelbagai maklumat tanpa terhabisan. Jadi ingat, luahkan pendapat berdasarkan fakta, bukannya dusta. Seterusnya, kita pergi kepada penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama adalah kekurangan kesedaran mengenai hak bersuara dalam rakyat Malaysia. Setiap rakyat Malaysia berhak untuk meluahkan pendapat dan buah fikiran pada kerajaan untuk menambah baik sistem pentadbiran ataupun ekonomi sesebuah negara. Disebabkan itu, setiap rakyat Malaysia berhak untuk mengundi parti-parti politik manakah yang untuk mentadbir sesebuah negara. Jadi seterusnya ialah penyataan masalah yang kedua. Kemajuan teknologi menyebabkan rakyat Malaysia terdedah dengan pelbagai maklumat tanpa terhabisan. Sememangnya kini, pelbagai maklumat yang terdedah di dalam media sosial yang perlu diketahui kesahihannya dahulu sebelum disebarkan dan meluahkan pendapat mereka tanpa untuk emosi. Jadi, seterusnya yang terakhir, masalah kekurangan kawalan dalam hak bersuara. Kerajaan perlu menyemak semula kekurangan dalam kawalan dan untuk hak bersuara dalam rakyat Malaysia. Seterusnya. Ya, selamat sejahtera. Nama saya Hee Yong Kang. Saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif yang pertama ialah meningkatkan kesedaran mengenai hak bersuara dalam masyarakat Malaysia. Menganalisis implikasi kemajuan teknologi terhadap amalan bersuara dalam hak asasi manusia. Objektif ini akan memastikan bahawa masyarakat Malaysia memahami betapa pentingnya hak bersuara dalam hak asasi manusia. Dengan meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai hak bersuara, masyarakat dapat memperjuangkan hak mereka dan memastikan bahawa hak bersuara mereka dihormati dan dilindungi. Objektif yang kedua ialah menganalisis implikasi kemajuan teknologi terhadap amalan bersuara dalam hak asasi manusia. Objektif ini untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang cabaran dan peluang yang dihadapi dalam era digital serta merumuskan cadangan yang dapat mengalahkan amalan bersuara yang bertanggungjawab di tengah kemajuan teknologi. Objektif yang terakhir ialah membincangkan isu-isu kawalan dan tanggungjawab dalam amalan bersuara. Dengan memahami isu-isu ini, masyarakat dapat memastikan bahawa kebebasan bersuara diimbangi dengan tanggungjawab dan kawalan yang sewajarnya untuk memastikan bahawa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Seterusnya ialah signifikan kajian. Kepentingan kajian yang pertama ialah memahami implikasi dari amalan bersuara dalam hak asasi manusia. Kajian ini dapat membantu kita memahami isu-isu seperti kebebasan bersuara, hak privasi dan kawalan dalam amalan bersuara. Seterusnya ialah membantu kita memahami peranan teknologi dalam amalan bersuara dalam hak asasi manusia. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi memainkan peranan yang semakin penting dalam memudahkan akses kepada maklumat dan memperluas ruang untuk bersuara. Kepentingan terakhir ialah membantu kita memahami implikasi dari amalan bersuara dalam hak asasi manusia dan peranan teknologi dalam amalan bersuara. Masyarakat dapat memastikan bahawa kebebasan bersuara diimbangi dengan tanggungjawab dan kawalan yang sewajarnya untuk memastikan bahawa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nabila binti Maswan, CE 220087. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tujuan yang pertama dan tujuan yang ketiga pada laporan ini. Pada era globalisasi ini, hak asasi manusia menjadi semakin penting bagi setiap individu untuk kita perjuangkan. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti amalan dan penggunaan hak bersuara oleh rakyat Malaysia di dalam mempertahankan hak asasi manusia. Kajian ini sangat relevan dalam konteks Malaysia di mana hak bersuara dan hak asasi manusia terus menjadi topik yang diperdebatkan dan diperjuangkan oleh rakyat kita. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana rakyat Malaysia menggunakan hak bersuara mereka untuk mempertahankan hak asasi manusia. Kajian ini didasarkan pada dua hak asasi manusia yang paling penting iaitu hak atas kesamaan dan hak atas kebebasan. Nama saya Dan Xing saya akan membentangkan tujuan kajian kedua. Tujuan kajian kedua adalah untuk mengaplikasikan kesan amalan bersuara terhadap hak asasi manusia di Malaysia. Kesan pertama adalah mementingkan hak asasi manusia dalam kalangan rakyat Malaysia dan membiarkan mereka berjaya mendekat hak asasi mereka. Hal ini demikian dapat menarik perhatian kerajaan dan pegawai Malaysia terhadap
ada isu bersuara tentang hak asasi manusia daripada rakyat Malaysia, serta melaksanakan tindakan yang relevan dan menyelesaikan masalah hak asasi manusia dalam rakyat Malaysia. Selain itu, terdapat juga semua rakyat boleh bersuara secara kesedaraan terhadap isu hak asasi manusia. Hal ini tanpa menggila kaum dan jantina, supaya setiap rakyat boleh menikmati hak yang diberi dan meningkatkan taraf hidup sendiri, serta mendatangkan keharmonian dan kemakmuran di dalam Malaysia. Tujuan kajian yang ketiga adalah untuk menganalisis perbandingan antara amalan bersuara dalam hak asasi manusia di Malaysia. Dalam konteks dunia semakin kompleks dan global, hak asasi manusia menjadi isu penting yang terus diperjuangkan. Untuk mengatasi masalah hak asasi manusia, negara-negara diharapkan untuk melaksanakan perundangan yang ada dan memastikan prinsip-prinsip fundamental dalam hak asasi manusia telah dipraktikkan pada dasar mencakup hak atas kesamaan dan kebebasan. Secara umumnya, Malaysia berjaya mengambil langkah-langkah dalam memastikan hak asasi manusia terus diperjuangkan. Namun, demikian masih ada kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi. Perbezaan dalam amalan bersuara merupakan salah satu tantangan penting yang perlu diatasi untuk memperbaiki standard hak asasi manusia di Malaysia. Perbandingan antara amalan bersuara dalam hak asasi manusia di Malaysia dengan negara-negara lain menunjukkan adanya perbezaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perkara di Malaysia yang memperlihatkan adanya perbatasan dalam hak asasi manusia dan perbezaan dalam memberi pendapat. Selamat sejahtera, nama saya Alice E. Saya akan membentangkan tentang isu semasa dan cabaran. Isu yang pertama ialah akibat daripada kekurangan kesedaran tentang kebebasan bersuara dan menyebabkan salah faham tentang kuasa kebebasan bersuara. Terdapat banyak rakyat Malaysia telah menggunakan media sosial untuk menyebarkan perkara-perkara negatif. Sebagai contoh, pada Mei tahun 2023, terdapat seorang lelaki telah ditangkap kerana dia telah menyiarkan mesej yang menghina Yang di-Pertuan Agong dan mesej provokasi perkauman dalam Twitter. Perkara ini telah menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia kurang memiliki kesedaran tentang kebebasan bersuara dan telah melibatkan diri dalam perkara yang tidak rasional. Cabaran untuk mengatasi isu semasa ialah keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak merujuk kepada keadaan di mana masyarakat kehilangan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sosial. Terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengaplikasikan pendidikan tersebut dalam kehidupan harian. Mereka akan bertindak melulu tanpa memikirkan orang lain. Hal ini menyebabkan mereka menyebarkan mesej berunsur negatif sehingga menimbulkan fitnah. Walaupun mereka memahami bahawa perkara tersebut adalah salah dan akan memudaratkan orang lain, mereka masih tidak akan berubah dan mereka tidak peduli dengan akibat yang akan dibawa daripada pendapat umum yang salah. Isu semasa yang kedua ialah kecanggihan media sosial menyebarkan penyebaran peristiwa palsu, penghinaan dan fitnah. Penyebaran mesej berunsur negatif boleh mengancam keselamatan awam, memperburuk perpecahan sosial dan mempengaruhi proses demokrasi. Kebebasan rakyat untuk mengeluarkan komen dalam menyebarkan penyebaran peristiwa palsu, penghinaan dan fitnah dalam media sosial. Isu ini boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada pemilik akaun tersebut dan jika berlarutan boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Ini merupakan salah satu bentuk pembulian cyber yang sering dilakukan oleh rakyat Malaysia apabila tidak berkenan dengan seseorang ahli politik. Salam sejahtera semua, saya Yala Layong Ling akan menerangkan cabaran seterusnya. Tentang isu semasa atas iaitu komen yang ditingkatkan menyebabkan penghinaan atau fitnah. Cabaran mengatasinya adalah kemampuan kerajaan yang terhad dalam pengamalan secara atas talian. Kerana dunia lama sesawan dan ada undang-undang boleh mengawal tindakan pengguna seperti dunia sebenar yang ada undang-undang untuk rakyat patuh akan supaya tidak melakukan jenayat. Maka, tanpa kawalan dalam atas talian, pengguna akan tak ada perlindungan dari pihak ketiga semasa dikenakan dengan serangan atau buli. Tindakan yang mereka boleh buat hanya report akaun mereka sahaja. Isu semasa ketiga adalah masalah sekatan daripada pihak berkuasa diucapkan apabila terdapat pendapat yang melampau. Menurut gambar sebelah adalah menunjukkan tentang pengasas daripada syarikat Malaysia Kini yang telah diperintahkan untuk membayar denda RM500,000 disebabkan menerbitkan ulasan pembaca yang menghina mahkamah. Kes ini membimbangkan suhakan kerana kewujudan larangan dalam hak bersuara di dalam Malaysia yang sebagai negara demokrasi. Manakala cabaran yang mengatasi isu ini adalah kekurangan sokongan daripada anggota masyarakat untuk menentang kuasa tersebut kerana rakyat takut akan dikenakan dengan ancaman semasa berani mengeluarkan pandangan benar secara terbuka. Mereka akan terpaksa menanggung risiko yang terlanggar undang-undang sehingga dihantar ke penjara atau kesan lain. Nama sejahtera, nama saya Long Tuan dan sekarang saya akan buat pembentangan tentang kesimpulan kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai hak bersuara dan hak asasi manusia di Malaysia serta melindungi hak asasi manusia dan menyadarkan masyarakat mengenai pelanggaran yang terjadi. Implikasi kajian ini termasuk memperkuat kerangka undang-undang dan kebajikan yang ada, mengidentifikasi praktik terbaik dari negara lain dan mengatasi tantangan dalam melindungi hak asasi manusia. Cabaran yang dihadapi termasuk kurangnya kesedaran tentang kebebasan bersuara, masalah penyebaran mesej berniat jahat dan sekatan pihak berkuasa terhadap pendapat yang melampau. Akhir sekali, metodologi yang diusulkan dalam kajian ini melibatkan tinjauan literatur, penyelidikan lapangan, analisis perbandingan, analisis data dan penyusun laporan final. Berikutnya adalah pembentangan saya. Terima kasih.